minta maaf. Seorang tolong bacakan doa. Saya. Okey, sila. Bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina himmataka wa sya'alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih ya Daniel Betul tak? Betul. Terima kasih banyak Daniel Minggu lepas pun awak yang bacakan. Terima kasih banyak. Okey, saya harap semua orang bagi tumpuan, tengok pada kertas yang awak dah print out, bagi tumpuan. Okey, nombor 1. Tukarkan 2.388 juta kepada nombor bulat. Soalan tu soalan 1 markah. Soalan 1 markah kena tunjuk jalan kerja. Tak payah. Kalau awak tunjuk kena potong markah tak? Tak. Okey, so jangan risau untuk tunjuk jalan kerja. Kalau salah jalan kerja, jawapan betul awak tetap akan dapat 1 markah. Sebab untuk soalan ni dia akan melihat kepada jawapan. Dia tidak ada penandaan kepada jalan kerja. Boleh? Faham? Boleh. Apa itu nombor bulat? Nombor yang Nombor yang apa nak? Jangan takut, cakap je. nombor digit. Nombor digit, okey lagi? Okey, nombor bulat tu adalah nombor yang bukan perpuluhan, yang bukan pecahan. Dia adalah nombor semata-mata. Dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan. Okey? So, sekarang ni 2.388 juta. Apa yang paling penting kat sini? Siapa tahu? Darab titik. Dia kena darab dengan 1 Titik. juta. Kena ingat. Kena apa? Tambah. Darab 2.388 juta. Tambah Dia kosong. adalah perpuluhan juta. Betul tak? Perpuluhan juta. Eva, perpuluhan juta ada berapa tempat Eva? 7. 7? 6. Benar. 6. Okey, so sekarang ni dia ada berapa tempat perpuluhan ni? 3. 3. So kita kena jadikan 6. Macam mana kita nak jadikan 6? Tambah kosong. Ya, Gerak tambah titik. yang ini 3 jadi sampai 6. 4, 5, 6. So sekarang bila dah 6 tempat perpuluhan sebab dia perpuluhan juta, apa yang awak kena buat? Buang. Darab 1 juta. Darab 1 juta tak nak. Saya kalau belajar dengan saya tak nak darab 1 juta semua tu saya tak nak. Gerak titik. Gerak titik pun salah. Hartini ada tak Hartini? Tukarkan apa? Mana ni ada bulat. Adam Haris ada tak? Tak berbunyi. Bila dah 6 tempat perpuluhan, salin je nombor tu. Tak payah letak titik. So jawapan dia adalah 2,388,000. Okey, ini jawapan dia. Jangan, kalau biasanya saya mengajar anak murid saya takkan suruh darab 1 juta, alihkan titik, tak. Sebab itu akan mengelirukan juga. Cara dia kalau perpuluhan juta, mesti 6 tempat perpuluhan. Sekarang dah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dah 6 tempat perpuluhan, salin sahaja nombor itu, buang titik. Jelas tak? Jelas. Lepas ni tak nak dah darab 1 juta, alih titik tak nak ya? Okey. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, sekarang ni 32 darab dengan 15,000. Awak akan dapat jawapan dia adalah berapa? Jawapan dia?
480,000. Ya, macam mana nak buat perpuluhan juta? Okey. Ingat perpuluhan juta berapa? 0.48 juta. Okey, bagus. Jap. Perpuluhan juta ada berapa tempat? 6. 6. So kira daripada belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya titik dia dekat sini. Okey? Saya buat dekat sini. Okey? 6. Kira daripada belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik di sini. Dekat depan tu tak ada nombor, kita letak sifar. Kita buat macam mana? Ambil nombor yang depan ini sahaja. Kenapa? Sebab sifar dekat belakang tak membawa makna. Tak membawa maksud. Dia adalah sifar perpuluhan 48. Siapa tulis macam ni dapat kosong markah. Tak ada Kenapa? juta. Ya, Tak ada juta. bagus. Sebab tak ada Tak. Okey, macam mana soalan ni diberi markah? Soalan ni diberi markah bila saya nampak 480,000 ni satu markah. Bila saya nampak sifar perpuluhan 48 juta, satu markah. Sebab itu dia jadi 2 markah. Boleh faham? Boleh. Tengok nombor 3. Apabila tempat kosong di depan, soalannya bahagi. Kita kena buat apa anak-anak? Tukarkan darab. Kita kena pindah Darab. sebelah. Betul? Betul. Bahagi pindah Betul. sebelah jadi apa? Darab. Ya, darablah 3/5. So 5/6 darab Darab. 3/5. Kita potongkan dia. Betul? Betul. Sini jadi 1, sini jadi 2. Jadilah 1/2. 1/2. Boleh faham? Boleh. Macam mana soalan ini dia beri markah? Soalan ini dia beri markah jika saya nampak ada macam ni. Bila saya nampak 5/6 darab 3/5, dia akan dapat 1 markah. Dan jawapan akhir 1/2, 1 markah. Boleh faham? Boleh. Okay, alhamdulillah. Okey, tengok. Ini kalau salah tak tahulah nak cakap. Tak tahulah nak cakap 1 markah je. 1 markah je sepatutnya tak payah jalan kerja yang panjang. Kalau nak buat pun buat macam ni je pun tak apa. Kalau nak buat juga kalau tak boleh congak. So jawapan dia adalah 185%. Boleh? Boleh. Soalan 5. Apa yang paling penting anak-anak? Penting. Apa yang paling penting? Buang sifar. Buang sifar. Macam mana kita nak buang sifar tu? Sifar tu buang double. Gerak Aku titik. cakap je, jangan takut. Apa dia cakap je? Gerak titik. Gerak titik. Gerak titik 2 kali. Gerak 12 titik 2 kali. Kenapa kena gerak titik 2 kali? Senang abang. Banyak bahagi. Kenapa? Sebab nak jadikan 12 nombor bulat. Ya Allah, bagus. Siapa Nursiha tu, dia ke yang jawab, betul tak? Ke Arman Zahir yang jawab? Betul. Okey, bagus. Tahniah, alhamdulillah. Dengar sini anak-anak. Atas muka bumi ni tak ada orang boleh bahagi perpuluhan secara manual. Tak ada. Okey, tak ada. Kita tak boleh bagi perpuluhan secara manual. Manual tu maksudnya awak kira, bukan guna kalkulator. Kalau guna kalkulator, awak naik sekolah menengah, soalan ni keluar, awak tekan je kalkulator. Tapi malangnya awak berada di sekolah rendah, awak kena tahu teknik dia, tak ada orang yang boleh bahagi perpuluhan secara manual. So, bila tak boleh, kita kena jadikan nombor yang hendak dibahagi tu nombor bulat. Ingat balik saya cakap, nombor bulat apa? Nombor yang Nombor yang tak ada perpuluhan pecahan.
Bagus. Nombor yang bukan perpuluhan dan bukan pecahan. Han. So, kita nak jadikan 12, kita gerakkan berapa kali? 1, 2, 2. sini gerak 2, sini pun gerak 2. 2. Jadilah 841.8. Awak bahagikanlah 12. Okey, awak bahagikan, awak selesaikan, awak akan dapat jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa? 70.15. Ya, bagus. Cara dia macam mana? Okey. Saya tunjuk ya. 7 darab 12, 84. Sifar. Perpuluhan jangan lupa. Okey, bawa turun 1 sifar. Okey. Sifar bawa turun 8. 1. 12. Tolakkan dapat 6. Dengar baik-baik. Bila awak dah bahagi perpuluhan, jangan tinggal baki. Untuk sekolah, ingat level awak bila bahagi perpuluhan tak ada baki. Memang takkan ada baki. So awak kena selesaikan sehingga tanpa baki. Macam mana nak selesaikan ni tanpa Kena tambah baki? kosong. Ya, Tambah kosong. kat sini. Kena letak titik ke kat atas kalau dah tambah kosong? Tak payah. Kenapa tak payah? Kenapa tak payah? Sebab dia dah titik. Ya, sebab dah ada titik. So 60 bahagi 12, 5. Dapatlah 60. Barulah berhenti dekat sini sebab dah habis titik. Faham? Faham. So, sebab itu jawapan dia adalah 70.15. Okey, macam mana pembahagian markah dia? Dengar baik-baik. Bila cikgu nampak 841.8 bahagi 12. Sini saya nampak 1 markah. Dan jawapan akhir dia ni 70.15 1 markah. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya, nombor 6. Sufi membeli 20 biji gula pudina dan 20 jagung. Sufi memilih sebiji gula-gula untuk dimakan. Apakah kebolehjadian dia memilih gula-gula pudina? Apa Sama keyword dekat kemungkinan. sini? Apa keyword dekat sini? Apa keyword dia anak-anak? Kebolehjadian. Okey, itu menunjukkan awak tahu soalan tu dia nak apa. Tapi keyword tu merujuk kepada petunjuk kepada jawapan. Petunjuk kepada jawapan yang Bilangan biji gula-gula. ya. Petunjuknya adalah 20 pudina, 20 jagung. Ingat, kebolehjadian kalau bilangan dia sama, dia Sama nak pilih kemungkinan. satu, ya, sama kemungkinan. Boleh? Boleh. Awak belajar masa darjah 4. Betul tak? Masa darjah Betul. 4 awak belajar. Okey? Seterusnya, nombor 7. Okey, sebelum tu kalau ada yang darjah 4, darjah 5 kat sini, kalau awak berhajat untuk pergi ke MRSM Bentum, saya nasihatkan bermula daripada hari ini, kalau mudah-mudahan ada rezeki buat awak, mak ayah ada duit lebih sikit, pergilah masuk kelas robotik. Okey, kelas robotik, kelas apa? Kat situ awak akan belajar coding. Okey, MRSM Bentung, kalau awak suka nak masuk, dia akan soalan yang dibagi adalah daripada kelas coding ataupun subjek RBT yang awak belajar. Tapi subjek RBT tu awak belajar sikit je. Okey, selingan. Okey, sorry, saya selingan. Sekarang nombor 7. Rajah menunjukkan jisim tepung gandum yang dibeli oleh, apa nak sebut tu nama dia, Miguel. Dia ingin membuat sebuku roti yang memerlukan 240% jisim tepung.
hitung jisim tepung dalam kg yang diperlukan. Okey. Daripada kena buat apa? Darab. Ya, Darab. darab. Dia kata jisim tepung itu. Jisim tepung itu. Berapa jisim tepung itu? Ni 0.65. 0.65 kg. ya, 0.65 kg. Dia nak jawapan dalam kg. So tak payah tukar. Tak payah tukar simbol ni. Kalau awak nak tukar pun boleh. Okey? Terpulang mana satu. Jadi 240% daripada darab 0.65 kg. Okey? Peratus kita kena tukar kepada pecahan. Darabkan. Okey, darabkan. Kalau saya susah nak darab, saya tukarkan 0.65 kg ni tukar kepada gram. Sebab saya senang, 650. saya nak senang potong. Tapi kalau awak cekap, tak payah tukar sebab jawapan dia nak dalam kg dah. Okay. Tapi saya lebih gemar tukar untuk soalan ni. Boleh potong ni, boleh potong ni. Betul tak? Betul. Itulah 24 darab 65 gram. Bila awak darab, awak akan dapat jawapan dia 1560 gram. Ini gram tapi dia nak dalam kg. So bila nak dalam kg, kena kilogram berapa tempat per puluh. So kira 3 daripada belakang. 1, 2, 3. 1.56 Ya, jadi titik dia dekat sini. Maka 1.56 kg. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Cara dia, saya nampak dekat sini 1. Ni saya nampak ni. Dan jawapan akhir 1. Okey. Tengok yang ini, nombor 8. Dia ada darab, dia ada tolak. So, ini adalah nombor Campur. Nombor bercampur kena selesaikan darab dulu ke tolak dulu? Darab. So, 5/8 darabkan 96. Boleh potong kan? So, dapatlah 60. 60 yang ini ada 3 perpuluhan. So, jadikan 3 perpuluhan juga, 3/4 perpuluhan. Barulah awak tolak supaya awak dapat tolak dengan betul. Boleh? Boleh tak? Faham tak apa saya buat? Faham tak? Okey, bila awak tolak macam biasa, akhirnya awak akan dapat jawapan dia 31.981. Boleh? Boleh. Ada nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Okey, cara nak dapat markah, saya nampak ini dulu awak buat. Dapat 60, 1 markah. Lepas tu saya nampak ada tolak 28.019 dan jawapan akhir dia betul, 1 markah. Okey? Saya nampak ni 60 ni. Boleh? Ataupun penandaan dia dekat sini sahaja pun dah betul. Tak perlu ada ini pun tak apa. Saya nampak 60 tolak 28.019. Kat sini 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Boleh? Boleh. Ya saja. Apa dia nak? Apa boleh ke tekan 58 tu jadi perpuluhan? Boleh. Oh boleh. Tapi susahlah, panjang. Sebab 58 ni 5/8 darab 96. Kan sifir 8 ni, 8 dengan 96 kan boleh potong. Nampak tak? Faham
Faham tak? Kalau awak kalau awak nak tukar kepada perpuluhan, boleh juga 5/8 ni 0.625. Lepas tu awak nak darab pula 96. Kan dia jadi besar. Betul tak? Susah. Faham tak? Siapa yang bertanya tu faham tak wan apa tadi? Faham tak nak? Faham. Okey. Ada nak tanya tak? Tak ada. Jangan malu bertanya tau. Okey, nombor 9. Taman Sains Sekolah Kebangsaan Cempaka berbentuk segi 4 sama dengan panjang sisi 2.5. Pihak sekolah merancang untuk membina sebuah kolam ikan berbentuk pentagon sekata di tengah-tengah taman sains itu. Lakarkan pelan kolam ikan tersebut. Macam mana nak lakarkan tu? Apa benda yang dia nak lakarnya tu? Okey, lakarnya tu, okey, awak kena buat satu bentuk segi 4 sama. Saya nampak ada bentuk segi 4 sama panjang. Ni sama panjang ni, saya tak boleh pakai pembaris minta maaf tau. Okey. Ini segi 4 sama. Boleh faham? Boleh. Okey, kemudian dia berbentuk pentagon. Pentagon ada berapa sisi? 5. Apa maksud pentagon sekata? Sekata ni apa maksud dia? Sama rata. Ya, sama panjang. Sama panjang sisinya. Okey? So, pentagon tu, dia mestilah, pentagon ada berapa sisi? 5. So awak kena lukis pentagon yang sama panjangnya. Yang ini sama. Okey, sama. Kena ada bentuk macam cikgu buat. Satu garis ni kena ada dengan simbol yang 2 line ni. Kena ada juga. Nampak tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey, bila lengkap macam cikgu ni, Boleh. lengkap macam ni, baru dapat 2 markah. Boleh? Boleh. Boleh tak? Kalau buat bentuk lain tak sama panjang, tak dapat 2 markah. Dan awak kena lukis pakai pembaris. Okey, daripada UPSR dulu. Kalau dia suruh lukis, dia suruh lakar. Matematik kena pakai pembaris. Cikgu minta maaf, cikgu tak boleh nak pakai pembaris sebab cikgu pakai iPad conteng ni tak boleh. Awak kena lukis pakai pembaris. Kena lurus. Tak boleh sengit macam cikgu. Jelas? Jelas. Sama juga kalau awak buat graf jangka palang. Kena pakai pembaris. Kalau awak tak pakai pembaris memang salah. Senang je dulu. Cikgu tanda tu bila pakai pembaris tu memang kalau UPSR tu tanda dia akan jadi cross je panjang. Okay, ingat lakar kena pakai pembaris. Okay, nombor 10. Jadual menunjukkan harga seunit bagi 3 item yang dijual di kedai Mentari. Kedai itu juga menawarkan RM50 rebate bagi setiap jumlah pembelian 1,000. Rebate tu apa? Rebate? Diskaun. Ya, potongan harga. Harga. Maknanya kalau beli 1,000 Potongan. berapa kena bayar? Harga. Kalau awak beli barang tu 1,000, berapa yang awak kena bayar? 950. Bagus Nursiha. Kenapa 950? Sebab dapat rebate RM50. Bagus Haifa. Alhamdulillah. Itu yang dikatakan rebate. Okay, jom kita tengok.
Syarikat Celik Ilmiah telah membeli 2 komputer riba. Komputer riba ni darabkan 2. Sebab dia beli 2 unit. Betul tak? Betul. 1 unit Betul. cetak. Ni darabkan 1. Dan 4 unit tertikus. Darabkan 4. Berapa jumlah yang perlu 4. dibayar? So kita tengok. Darabkan dulu. Bila awak darab, awak akan dapat jawapan dia yang ini 3098. Betul? Yang ini 189, yang ini 100. Jadi jumlah dia adalah berapa? Tambah 289 jadi 3387. Setuju? Setuju. Tapi ini jumlah belian. Berapa yang awak kena bayar? Tolak 50. Tolak 150. Tolak 150. Ya, kakak yang jawab 50 jangan susah hati. Awak dah faham tapi sikit lagi nak bagi betul-betul faham. 1000 dapat 50. Betul? 1000 dapat 50. Sekarang dia berapa ribu? 3000 lagi 50. 1000 lagi 50. So barulah jadi yang kat sini 3000. Bu. Dia yang dia dapat 150. 387 ni dia tak cukup 1000, so tak boleh tolak kan? Maka Boleh. RM 3387 tolaklah 150. 50. Loh. Ya, awak akan dapat jawapan akhirnya adalah 3237. Ya, bagus. Boleh faham? Boleh. Cara dia, Boleh. cikgu nampak ada 3 Boleh. 1 markah. Cikgu nampak tolak 50 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Boleh cikgu proceed seterusnya? Boleh. Tak, cikgu. Nak tarik nafas dulu ke? Cikgu, saya tengok. Boleh. Nak tarik nafas dulu ke? Ya. Cikgu. Ya, saya. Kenapa? Nak tanya apa? Apa, saya tengah buat nombor 10. Tengah buat nombor 10. Okey. Jangan risau, cikgu bagi yang ini. Okey? Boleh kita proceed dulu. Cikgu akan bagi apa yang cikgu conteng ni. Boleh tak? Boleh. Cikgu proceed boleh ke nak? Cikgu proceed nombor 11. Boleh? Proceed tu apa? Proceed teruskan nak? Cikgu teruskan ke nombor 11. Boleh? Boleh. Okey. Raja menunjukkan waktu tempatan bagi 2 bandar pada ketika yang sama. Awak tahu kan setiap negara masanya berbeza-beza. Contoh sekarang kita dekat Malaysia pukul 9.30 malam. Tapi dekat US bukan dekat Amerika bukan pukul 9.30 malam. Rasanya diorang pukul 9.30 pagi kot. Berbeza. Okey, semua faham yang itu ya? Okey. Jakarta berada di timur Delhi. Nyatakan waktu di Jakarta jika waktu di Delhi ialah jam 23.10. Okey, Jakarta itu berada di timur Delhi. Jakarta tu di timur. Bila timur maksudnya yang di timur itu waktunya lebih ke depan. Lebih dahulu lagi. Dia siangnya awal. Tarikh barunya lebih awal masuk. Sebab apa? Matahari terbit di Jepun. Jepun negara pertama yang akan, ya contohlah dia negara pertama yang sambut dulu 1 hari bulan. Sebab waktu dia paling ke depan. Boleh faham tak maksud tu? Boleh. Okay. So awak tengok. Boleh. India pukul 6. Tapi Jakarta pukul 8. Betul tak?
Beza waktu, bezanya adalah pukul, Betul. bezanya 2 jam. Betul tak? Betul. Okey. So, kalau Delhi pukul 11.10. Ni 11.10 kan? Ya. Okey. Kalau 23.10 tambahkan 1 jam. Dia jadi 24.10. Betul? Betul. Ada ke pukul 24.10 ni? Ada ke? Tak ada. Ada. 24 adalah pukul sifar. Sifar 1 sifar. Betul? Betul. Okey. Betul. 10 ni, jam 23.10 adalah 15 Jun 2023. Betul? Betul. Betul. Jadi bila dah masuk jam sifar 1.10, dia berapa hari bulan anak-anak? 16 Jun 2023. Ya, 16 Jun 2023. Tetapi kita baru tambahkan sejam, betul? Betul. Bezanya 2 Betul. 2 jam. jam. So, Jam. kita tambah 1 lagi. 1 jam lagi, betul? Betul. Maka Betul. dapatlah pukul berapa? 1.10. Jam. Sifar 1 sifar. Sifar 16 Jun 2023. Ke? 3. Boleh? Boleh. Okey, cikgu nampak jawapan akhir ni 1 markah. Cikgu nampak ada tambah 2 ni. Ada tambah 2, 1 markah. Okey? Lepas tu, cikgu nampak ada ni. Proses penambahan ni 1 markah. Cikgu nak terangkan penandaan ni dengan lebih detail, dia jadi pening. Okey? Cuma cikgu bagi gambaran macam tu untuk marking ni. Boleh? Boleh. 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 Tarikh ni pun memain peranan sebenarnya. Cikgu bagi secara general sahaja ya. Secara general sahaja untuk marking tapi jalan kerjanya memang macam ni. Okey, nombor 12. Raja menunjukkan isi padu jus oren di dalam sebiji botol. Okey, isi padu dia ni 1.5 liter. Setelah diminum, tinggi aras jus oren itu berkurang 8 cm. Hitung isi padu dalam ml jus oren yang telah diminum. Okey? Dia berkurang 8, dia jadi berapa? Berkurang 8 dia jadi berapa? Tinggi ni 24. Kalau berkurang dia jadi berapa? Berkurang 8. Dia jadi 16. Betul? Dia jadi 16. Okey. Kalau kita nampak yang ini lebih kepada logical math Okey. 24 awak kena bahagikan 8. Okey? Sebab dia kena pecahkan 8 ni, dia minum 8, dia dapat 3 bahagian. So kita kena bahagikan kepada 3. Okay, yang ini dia minum. Dia minum. So yang tinggal adalah yang bahagian ni. Bahagian ni yang dia tinggal. Belum minum. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay. Bila awak bahagi dapat 3, maka yang ini pun awak kena bahagikan 3. So, awak dapat 0.5 liter. 0.5 adalah 500 ml. Maka dia minum ni bersamaan dengan 500 ml. 500. Okay? So kat sini pun 500 ml. 1 bahagian 500. Sebab tu kalau tambah dia jadi 1,500. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham tak ni? Boleh. Saya takut awak pening. Okey, so sekarang dia tanya apa? Berapa jus oren yang telah diminum? Berapa yang diminum ni? 500. Ya, 500 ml. 500. Faham tak?
Faham. Ada nak tanya tak? Pening tak? Tak. Faham. Yelah tu faham ya. Mudah-mudahan ya faham ya. Okay, cara penyandaannya lebih kurang ya. Cikgu tak boleh nak betul-betul sebab dia kena menghadap satu-satu kertas tu tengok baru tu. Okay, cikgu nampak ada 3 ni 1 markah. 24 bahagi 8. Lepas tu cikgu nampak ni 1.5 bahagi 3 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Itu gambarannya lah ya, gambaran. Yang penting awak dapat jalan kerja macam mana nak selesaikan. Sebab ada soalan yang skema jawapan dia open-ended. Maksudnya apa juga jalan kerja yang munasabah akan dapat full mark asalkan jawapan akhirnya betul. Okey? Boleh? Saya takut aras yang saya cakap ni tinggi sangat. Awak dapat tak jalan kerja yang saya tunjuk ni? Faham tak? Faham. Nombor 13. Carta pie menunjukkan peratus jualan tiket konsert mengikut harga. Jumlah tiket yang dijual ni 800 keping ni, itu yang penting. Okay. Berapakah bilangan tiket harga 120? Mana harga 120 ni? Okey. Peratusnya berapa? Sorry, dia punya ni berapa ni? Dia punya sudut dia 90 darjah. Jadi 90 darjah perkan dengan 360. Mana datang 360 darjah? Satu bulatan tu. Ya, bagus. Satu bulatan ni 360 darjah. Kena darabkan dengan jumlah tiket. Okey? Yang ini boleh potong kan? Dapat 1/4. Potongkan. Potong sifar dapat 9/36. Okey? 9 boleh bahagi, 36 boleh bagi 9 sebab tu jadi 1/4. Boleh? Faham tak? Faham. Ni bahagi 9, ni bahagi 9. Sebab tu dapat 1/4. Maka darabkan 800, boleh potong. Dapatlah jawapan dia 200 tiket. Boleh? Boleh. Bila cikgu nampak ada 90/360 darab 800, 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Okay? Nombor, habis dah. Nombor bahagian B. Okay, bahagian B ni susah sikit ya. Okay, Encik Khalid merupakan pemilik kilang kasut. Jadual menunjukkan bilangan kasut yang dihasilkan oleh kilang kasutnya setahun. Bilangan kasut sekolah tidak ditunjukkan. Okey? Hitung bilangan kasut sekolah yang dihasilkan oleh kilang kasut dalam nombor bulat. Okey. Dia nak kasut sekolah. Jumlahnya 3.66 juta. Awak kena tukarkan. Yang ini adalah 0.8 juta. 7/8 adalah 0.875 juta. So nak dapat kasut sekolah adalah 3.66 tolak 0.8 tolak 1.76 tolak 0.875. Bila awak tolak, awak akan dapat jawapan dia adalah 0.225 juta. Dia nak nombor bulat. Ingat saya cakap tadi, bila nombor bulat kita kena jadikan 6 tempat perpuluhan. Tambahkan sifar 3 lagi. Bila dah jadikan 6 tempat perpuluhan, kita salin je nombor tu. Kosong kat depan tak membawa makna. Maka 225 sifar. 225,000. Faham? Faham. Okey. B.
Encik Khalid telah menjual 5.685 juta kasut perempuan dan 3/4 juta kasut lelaki. Okey, berapa jumlah kasut perempuan dan lelaki yang belum dijual dalam nombor bulat? Maksud dia berapa lagi kasut yang tak terjual sebenarnya? Yang dah jual adalah 0.685 tambah 3/4 juta ni adalah 0.75. Awak tambahkan, awak akan dapat $1.435 juta. Okey, nak dapat yang belum jual, jumlah semua 3.66 kena tolak yang dah jual. Okey? Awak tolakkan jumlah ni yang dapat jumlah ni. Okey? Awak tolakkan, awak akan dapat 2.225 juta. Okey? Dia nak dalam nombor bulat. So kita jadikan 6 tempat perpuluhan. Jadikan 03 lagi. Lepas tu buang titik. Maka jawapan dia 2.225.000. Boleh tak? Pening tak? Pening tak? Tak. Ya saya. Yang 3.6 tu bukan ke jumlah yang kasut semua, yang jumlah kasut tu? Ya, ini adalah jumlah kasut semua. 3.66. Awak kena fahamkan soalan. Dia kata dia telah jual kasut perempuan ni, kasut lelaki ni. Okey, itu. Boleh faham tak setakat ni? Itu maksudnya kasut yang dah terjual. Boleh faham tak? Boleh. Okey, soalan dia berapa jumlah kasut perempuan dan lelaki yang belum dijual dalam nombor bulat? Maksudnya sebenarnya kan kasut ni kan ada dua jenis je, lelaki, perempuan. Maksudnya dia nak kasut yang belum dijual. Dia saja mengelirukan kamu, dia letak kasut perempuan, kasut lelaki. Dia saja nak kelirukan kamu. Boleh faham tak? Boleh. Sebenarnya soalan tu dia tanya berapa yang belum dijual lagi. Tapi dia saja buat ayat berapa kasut perempuan dan lelaki yang belum dijual. Boleh. Sedangkan dia jumlah. Boleh? Okay, ngantuk dah. Soalan macam ngantuk dah. Okay, sikit lagi. C. Okay, Raja menunjukkan kos bagi dua jenis kasut. Kos. Wei Han membeli 100 pasang kasut perempuan dan 50 pasang kasut sukan dari kilang tersebut. Okey, dia menjual semua kasut itu pada harga RM89 bagi kasut perempuan dan RM179 bagi kasut sukan. Berapa jumlah keuntungan? Awak kena kira yang perempuan. Untung adalah, okey, awak kena tahu yang ini 100 pasang, yang ini 50. Untung dia, untung kasut perempuan. P perempuan RM89.90, awak letak RM25.50. Awak akan dapat, sekejap saya padam betul-betul. Takut awak keliru nanti, saya tahu dah ada yang pening. Dia bila soalan objektif dia jadi macam ni, ramai yang dah boring, ramai yang dah pening. Okay, saya harap dekat sebelah awak ada mak ayah awak yang boleh kejutkan awak Okay, RM89.90 tolak RM75.50. Satu pasang untung RM14.40. Kalau 100 pasang dia akan jadi 100 darab RM14.40. Awak darabkan, awak akan dapat 1,440. Ya. Lelaki pula. Untung lelaki. Jangan buka mic kalau awak tak nak tanya
Okey. RM179.90 tolak RM135.50. Awak tolakkan. Okey, awak akan dapat untung sepasang RM44.40. Okey? 50 pasang akan jadi macam mana? 50 darab RM44.40. Sen. Okey, awak darabkan 50. Awak akan dapat jawapan dia 2,220. 10. Soalan dia nak apa? Jumlah untung. So jumlah untung adalah, Tambah 1440. ya bagus. Jumlah untung, dia bagi ruang pun sikit tambah 2220 akan jadi RM. 3660. Bagus kakak. 3,666. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya D. Pada 31 Ogos 2024, Encik Khalid ingin membawa anaknya ke Sabah dari Kuala Lumpur dengan menaiki basikal. Nyatakan kebolehjadian bagi peristiwa ini. Mustahil. Mustahil. Kecil kemungkinan. Dia tak mustahil ya, kecil kemungkinan. Sebab awak pernah dengar tak orang pergi Mekah naik basikal? Tak. Pernah. Pernah. Nah, kat sinilah Pernah. tujuan Pernah. penting. Okey? Dekat library sekolah mesti ada novel ustazah naik basikal ke Mekah. Ada kan? Ada? Kalau tak Ada. salah saya projek KPM hantar setiap library satu sekolah ada novel tu. Cari. Jadi kalau ke Mekah pun boleh naik basikal, apatah lagi Sabah ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kita tak boleh cakap mustahil, kita kena cakap kecil kemungkinan. Mustahil ni untuk fakta. Contoh, hari ni hari Jumaat, besok hari Rabu. Apakah kebolehjadian ni? Mustahil. Mustahil. So, nampak tak dekat situ mustahil itu untuk fakta. Boleh faham? Faham? Boleh. Seterusnya, apakah jenis kasut yang paling sesuai semasa berjoging? Ini pun logik akal. Apa dia? Berdasarkan ini, kena jawab Kasut sukan. berdasarkan Kasut ini. sukan. Kasut sukan. Kasut sukan, kasut sekolah, kasut lelaki, kasut perempuan. Kasut sukan. Ya, kasut sukan. Okey, nombor 2. Syarikat Mutiara menjalankan perniagaan, menghasilkan dan menjual beberapa jenis produk makanan. Catapan menunjukkan bilangan 4 produk makanan yang dihasilkan oleh syarikat Mutiara sehari. Bilangan kicap yang dihasilkan oleh syarikat itu dalam sehari 150 botol. Okey? Kicap, mana kicap ni? 150 botol. Okey, hitung beza sos tomato dan cukai yang dihasilkan. Cuka, bukan cukai. Cuka yang dihasilkan sehari. Apa? Kat sini logik akal lebih kepada logik. Awak tengok macam mana? Ini separuh bulatan ni 150. Betul tak? Betul. 180. Ni 180. Kalau 90, dia jadi berapa? 180 ni 150. Kalau 90 dia jadi berapa? Cikgu, Ya. dekat situ cakap bilangan kicap yang dihasilkan oleh syarikat itu ada dalam sehari ialah 150 botol. Wah, thank you. Cikgu silap. Okey, jap. Cikgu salah tagging. Jap. 150 botol ni dekat sini. Betul tak? Betul. Kat mana cikgu tak tulis lagi? Sini. Ni 150. Betul? Betul. 90, 150. Kalau 180 berapa? 300. Ya, pandai. 90 ni dia jadi macam ni. Dia jadi nisbah. Berkali 2. 90 adalah 150. Okey? Kalau 180 berapa
Awak tengok. 90 jadi 180 darab 2, betul? Betul. Betul. Maka 150 ni pun kena darab 2. Terus ni jadilah 300. Okey. Tengok balik. Kalau 90 adalah 150, kalau 45 75. jadi berapa? Ini semakin 75. mengecil kena bahagi 2. 2. Maka di sini pun bahagi 2. So sini jadi 75. ya. So sini 75, sini 75. Dia kata beza sos tomato. Sos tomato 300 tolak cuka, bukan cukai, cuka. 75 dapatlah 225. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Jadual menunjukkan antara bahan-bahan yang digunakan oleh syarikat untuk membuat kicap. Jika syarikat ingin menggunakan 16,800 ml air untuk membuat kicap, berapa jisim dalam kg kacang soya diperlukan? Oh, sudah. Okey. Pening ni. Okey, 2.25 liter sama dengan 1.35 kg. Tapi kalau 16 ini adalah 16.8 liter. Betul tak? Betul. Kalau 16.8 liter sama dengan berapa? Macam tu. Macam mana kita nak dapat? Pening tak? Pening ni, soalan ni pening. Macam mana saya rasa soalan ni salah ni. Menggunakan ni. Saya rasa ada ada bahagi. Tak boleh juga. Soalan ni salah ni, tak boleh. Soalan ni salah, dia figure dia dekat sini yang salah ni. Tak boleh bahagi. So ni batal soalan ni batal. Minta maaf. Minta maaf sangat. Soalan ni batal sebab dekat sini dia salah. Dekat sini. Okey, batal Boleh tak? Okey. Minta Boleh, maaf. boleh. Sorry tak bagi tahu. Tak apa. Okey. Sekejap Seterusnya. Raja menunjukkan harga kos bagi sebotol sos cili. Syarikat Mutiara mendapat keuntungan RM75 daripada jualan 50 sos cili. RM75 ni untuk 50. Kalau untung sebotol berapa? Untung sebotol adalah RM75 bahagikan 50. 50. So awak bahagikan, awak akan dapat untung sebotol adalah RM4. tak, RM RM1.05 sayang. Untung. Oh, betul. Oh, untung. Untung Boleh ya? RM1. Okey. Soalan dia, soalan dia apa? Berapakah harga jual? So, jual RM4. adalah untung tambah kos. Betul tak? Betul. So, untung dia RM1.05 tambah kos dia RM2.50, dapatlah RM44. RM4,000. Boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, jadual menunjukkan nilai keuntungan yang diperolehi syarikat Mutiara bagi tahun 2021 dan 2022. Hitung jumlah keuntungan syarikat itu bagi kedua-dua tahun di atas. Okey, berikan dalam perpuluhan juta. Kurang. So kita kena Tolak. 2022 yang ini adalah 800,000. Okey, betul tak? Tolak. 800,000. Okey, tolakkan 250,000. Dapatlah 550,000. Okey, jumlah adalah 800 ni tulislah jadi 550,000. Okey,
800,000 tambah 550,000. Awak akan dapat RM 1,350,000. Ni nak perpuluhan juta. Ingat perpuluhan juta berapa tempat? 3. 3. 3. Ha, 3? Saya pernah pening. Tempat juta. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perpuluhan kat sini. So jadilah 1,35. Macam ni ke tulis ya? Tak, kena tambah juta. Wajib. Juta. Kalau awak tak tulis juta, faham? Okey. E. Syarikat Mutiara telah membuka sebuah anak syarikat di Tokyo, Jepun. Waktu Tokyo awal 1 jam berbanding waktu Kuala Lumpur. Jika anak syarikat Tokyo buka pada pukul 9 pagi dan beroperasi selama 6 jam, pada pukul berapakah anak syarikat itu tutup mengikut waktu Kuala Lumpur? Sudah. Baca lagi sekali. Syarikat Waktu Tokyo awal 1 jam. Okey. Maknanya dia buka 6 jam. Okey. Kena buat jam, minit. Okey. Tambahkan 6. Betul tak? Betul. Okey. Nanti So, dapat 12. dapat 12? 12 jam. Dapat pukul berapa? 15 jam. Pukul 3. Jam 15. Dia tutup pada jam 15. Ini waktu apa? Ini waktu apa? Tutup. Waktu tutup di mana? di Tokyo. Ya, waktu tutup di Tokyo. Tokyo ni dia kata 1 jam awal. Maknanya dia ke depan. Betul tak? Betul. 1 jam. Jadi kalau Tokyo dah pukul 3, kat Kuala Lumpur pukul berapa? Pukul 4. Pukul 4. Waktu pukul 2. Pukul 4. Kalau awak cakap pukul 4, siapa yang ke depan waktunya? Tokyo ke Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Tapi soalan ni dia kata apa? Dia kata apa? Tokyo awal 1 Yang jam. awal. Jadi kita kena tolak 1 1. jam. Maka dapatlah Jam Jam 1.4 sifar di Kuala Lumpur. Lumpur. Boleh faham? Boleh. Boleh faham? Boleh. Okey, saya tahu awak pening. Saya faham. Biasanya kalau kat sekolah pun memang akan pening. Kan Eva kan? Betul tak? Betul tak Eva? Ke dah tidur Eva. Okey. So, saya tahu awak pening macam ni. Malam ni dah tutup buku. Saya tahu awak pening, berat. Saya tahu berat. Tutup buku, dah solat isyak, bagus. Kalau belum solat, besok pagi bangun pukul 5, solat hajat sembahyang tahajud. Dah lepas subuh, awak tengok apa yang saya bagi skema saya ni dalam Telegram tu, awak tengok balik. Awak baca balik soalan, awak tengok pelan-pelan jalan kerja saya. Boleh? Boleh tak? Saya tahu awak pening. Memang saya tahu soalan dia memang ada susah sampai ada yang 4 markah, memang saya tahu. Tapi ni tak cukup susah lagi ya. Tak cukup susah lagi. Okay? Tak cukup susah lagi. Dan awak kena tahu, soalan ni darab 2 markah. Kalau awak dapat 30 je dalam kertas yang awak tanda, awak darab 2, awak baru dapat 60. 60 B. Ingat bila format UASA, dia jadi lagi complicated, lagi susah nak dapat markah sebab dia darab 2. Okay? Jangan pening, tutup. Malam ni tutup, pergi solat dulu, buat apa yang wajib, tidur. Besok pagi bangun awal.
tengok balik apa yang saya bagi skema. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Ada yang nak bertanya tak? Ada yang nak bertanya tak? Tak ada. Okay, cikgu. It's Terima not kasih. Haziq tu siapa? It's not Haziq. Nak tanya apa nak? Okay, cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Kalau tak ada nak tanya, boleh leave kelas. Siapa nak tanya boleh duduk. Boleh duduk. Boleh tinggal. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Selamat Terima kasih cikgu. kasih, cikgu. Sama. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama Eva. Tak ada yang nak tanya. Dah habis. Kalau tak ada, cikgu apa? Cikgu minta diri dulu. Terima kasih masuk kelas cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.